Okay, first of all, terima kasih kepada Tuan MC Id yang dihormati para barisan GM, UM, AUM dan sahabat-sahabat GTG Group sekalian lah. Okay, so untuk malam ni saya diberi tugas, actually last minute jugalah, tapi tak apa. Saya menggantikan speaker injured, okay. So at least saya dapat sampaikan sesuatu kepada anda semua berkaitan dengan plan baru yang official launchnya pada hari semalam 21 bulan 2. Okay. Okay, actually semalam official launch untuk Prestige dan Inspirasi. Cuma Prestige tu dah boleh jual, cuma officialnya semalam jugalah. Okay, so serba sedikit berkenaan diri saya. Untuk yang mana belum mengenali saya menyertai GetB pada tahun 2014, jadi ejen lah masa tu. Dan Alhamdulillah pada 2020 promote kepada unit manager. Asal Terengganu, sudah berumah tangga, dan IO saya GM Rizky lah. GM Rizky yang bawa saya pada tahun 2014. Okay. So kalau tengok tajuk, memanglah macam motivasi kan. Sebenarnya bukan motivasi. Sebab saya bukan orang yang terbaik lah untuk bagi motivasi. Cuma saya boleh kongsi apa serba sedikit berkenaan dengan plan baru yang telah Great Eastern lancarkan semalam, iaitu High Grade Inspirasi. Okay. So sebelum tu slide ni actually saya ada ambil screenshot juga dari company. Saya just alter sikit-sikit, and then kalau ikut dia punya slide ni tak boleh orang kata tak boleh di upload dekat Facebook lah, disclaimer ni kan. Jangan, maksudnya slide ni untuk training, untuk latihan ejen-ejen sahaja. Okay, so janganlah kita share gambar slide-slide ni dekat sosial media lah. Okay, alright. So untuk plan ni, dia punya slogan dia antaranya we help people help each other in times of need because we can lah. Alright, itu slogan GE lama jugalah, because we can. Alright, so nama plan yang diberi untuk kali ini iaitu High Grade Inspirasi. Okay, so dia punya tagline yang utama, Inspiring Malaysia to Get Protected. Okay, sebab apa? Sebab GE nak semua, at least setiap seorang netizen di Malaysia ni, at least satu polisi seorang mesti ada. Okay? Sebab plan ni actually kalau kita tengok pada harga dia nanti memang agak murah lah. Okay? Agak murah dan mampu dimiliki oleh sesiapa sahajalah. Okay? Alright, terutama yang dah bekerja memang insyaAllah boleh dimiliki. Alright. So yang pertama, kita key highlight untuk benefit-benefit yang penting dulu. Dia available untuk age 14 hari ke 65 tahun. Maksudnya baby seawal 14 hari dah boleh ambil, dan maksimum umur yang boleh ambil 65. Coverage up to 4 kali sum cover untuk accidental benefit. Ada tambahan untuk accidental death due to mosquito, mosquito-borne disease. Plan ni juga simplify underwriting, iaitu dia lebih kurang macam harapan. Okay, SIO, maksudnya di sini dia based on accept and reject je. Tak ada nak keluarkan SLQ untuk medical check-up, tak ada. Basic sum cover 100,000 hingga 200,000. Dia multiple by 50 lah. 100.5 pun boleh, 200, 100, 100.5 dan 200k bermula dengan sum cover. Cuma sekarang ni dia ada promo sehingga end of March, kita boleh ambil untuk plan dia basic sum cover serendah 50,000. Okay, dia ada juga infection disease benefit, outpatient teleconsultation service dan supreme assist lah. Okay, dan kat bawah tu kalau kita tengok dia ada limited time offer untuk additional benefit. Nanti kita tengok apa additional benefit untuk limited time sahaja. Alright. Okay, so first untuk benefit dalam inspirasi ni,
Okay, ada get up to 4 kali on your basic sum covered. Okay, maksudnya on top of sum covered, contoh kalau basic sum covered kematian, untuk kematian biasa natural death still dapat 100,000, kalau ambil 100,000 lah. Okay, dan kat tepi ni contoh untuk jika kita ambil 200,000 punya plan, and then additional 100% of basic sum covered jika accidental death berlaku dalam Malaysia. Okay, maksudnya dapat additional 100k on top of basic sum covered yang asal lah, maksudnya dapat 200,000 lah. Okay, dan untuk additional 200% untuk public conveyance dan untuk elektrik dan elevator lift accidental dalam bangunan awam di Malaysia, dan kebakaran juga di hotel atau public building di Malaysia. So ada extra 200,000 on top of basic sum covered lah. Okay, so boleh dapat 300,000. Actually lebih kurang je dengan plan harapan. Okay, dan additional 300% of basic sum covered untuk accident di luar Malaysia. Okay, so boleh dapat 300,000 plus 100,000, 400,000 lah dapat dekat penama tu. Alright. So kalau kita tengok note kat bawah tu yang kecil tu, the benefit payable under additional accidental death benefit shall be kept at limit 1 million per person cover. Apa maksudnya? Okay, actually rider ni ada juga dalam harapan. Maksudnya kalau harapan pun dia boleh dah dapat 500,000, kat sini pun dia boleh dapat, kalau dia ambil 200,000, dia boleh dapat sehingga 800,000, tapi dia cap kepada 1 million sahaja. Dia tak, GE tak bayar lebih daripada 1 juta lah. Ni in case yang ada polisi lain lah, polisi untuk plan-plan lain lah. Alright. Okay, ni detail dia untuk benefit tadi lah, accidental death benefit. Okay, saya nak highlightkan yang bawah ni untuk kanak-kanak. Child Lien di aplikasi juga, maksudnya kematian ANB 1 hanya dapat 20% daripada total sum covered. ANB 2 40%, ANB 3 60%, ANB 4 80%, dan ANB 5 ke atas barulah dapat 100% daripada basic sum covered tu. Alright. So itu untuk accidental. Okay. Benefit yang kedua. Okay. Benefit yang kedua, actually ada tambahan dan saya pun tak pernah dengar lagi lah company lain yang ada benefit untuk mosquito-borne disease ni. Alright. Kalau tengok rekod ni, Malaysia tangga ketiga yang merekodkan kes denggi lah. Okay, berkaitan nyamuk lah sebenarnya, bukan denggi saja. Pada tahun 2019. Okay, mosquito the deadliest animal on earth causing. Maksudnya kat sini mungkin lah, saya pun tak tahu kenapa GE buat extra benefit ni. Mungkin sebab kita pun jarang dengar jugalah kematian sebab ikan paus ke kan, jerung ke. Biasa kalau untuk nyamuk memang ada. Denggi sampai denggi berdarah boleh menyebabkan kematian. Alright, so mungkin itulah produk tim GE dia nak tambah, mungkin ini satu kelainan lah daripada kita punya kompetitor. Right? Okay, so apa benefit yang boleh dapat? Okay, so dia dapat additional 100% of basic sum cover. Okay, so maksudnya dia extra 100% kalau person cover participant untuk 100,000 jika kematian disebabkan denggi, malaria, chikungunya, JE, Zika virus ni, family get additional 100,000 on top of the death benefit payable. Maksudnya dapat extra lah. Kalau dia ambil plan 200,000, maksudnya dapat 400,000 lah. Macam tu. Sebab dia kata additional 100% of basic will be payable. Alright. So yang seterusnya, okay, ini penerangan yang lebih detail lah berkaitan tadi juga. Untuk extra 100% daripada basic sum covered tu, kena ingat ada
waiting period 30 hari, polisi make sure kena lebih daripada 30 hari. And then kalau kita tengok, saya tengok dalam sampel cert juga, actually adalah anda boleh rujuk sampel cert dalam IGP. Ada lagi lah macam malaria ni, JE dengan Zika tu, syarat dia antara yang nak dibayar, dia kena admit sekurang-kurangnya 24 jam. Maksudnya mungkin kalau meninggal kat rumah tak dibayar lah kot. Sebab mungkin doktor tak diagnose kan, tak tahu kematian sebab apa. Dia kata sini at least admit 24 hours lah. Alright. So the additional, okay, pun sama juga. Chalian pun apply juga untuk kes ni. Kalau tengok ayat kat bawah tu, will subject to Chalian. Okay, so kena aware lah benda tu. Janganlah kalau klien berlaku kematian nanti klien marah pula kat ejen kan. Kenapa ni masa ambil 100,000 tak dapat penuh kan. So Chalian ni kena jelaskan jugalah kepada kita punya klien atau prospek klien. Alright. Seterusnya, ada benefit yang seterusnya, infection disease benefit, ID ni. Okay, so yang ini dia ada 4, dengue, malaria, yellow fever and MERS-CoV. Okay, dan 5,000 extra ni dapat without accelerate your BSc. Maksudnya kalau dah kena dengue contohnya, dapat 5,000, and then jika meninggal mesti dapat 100,000 lah. Penama mesti dapat 100,000, dia tak ganggu basic sum covered lah. Okay, dan kalau tengok note kat bawah tu, infection disease benefit will be terminate upon payment of 5,000 per claim. Maksudnya kalau tahun ni dah claim, dah kena dah dengue 5,000, tahun depan kena malaria pula, dah tak bayar dah 5,000, dibayar sekali sahaja. Okay, dan waiting period apply untuk 90 hari. Okay, seterusnya ni apa? Tadilah yang saya bagi tahu berkenaan antara yang kena admit 24 jam tu kan. So janganlah tanya saya istilah-istilah ni kan. Saya pun bukan doktor sebenarnya. So kalau ada yang lebih faham dan istilah-istilah doktor ni boleh tengoklah, boleh baca syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk get B bayar 5,000 tu. Okay, alright. Yang seterusnya, outpatient teleconsultation service and supreme assist. Yang ni actually sama dengan Evo juga yang sebelum ni. Kita boleh dapatkan consultation dengan doktor through message, video call, voice call kan. So dia sama dengan Evo punya plan juga. Dan kalau tengok situasi ni, Alif love to travel. Okay, dia pergi Thailand. So bila pergi sana, makan banyak, makan siang, non-stop dan sakit perut dan keracunan makanan lah. Okay, so instead of going to the nearest clinic because due to, mungkin dia takut lah nak pergi klinik dekat sana sebab masalah bahasa kan. Mungkin kena scam kan. So dia boleh consult dengan doktor di Malaysia. Okay, ini consult saja tau. Jangan minta klinik tu hantar ubat. Kalau kes-kes macam tu tak boleh lah. Kita just consult bagi tahu kat mana sakit kan. So doktor tu mungkin boleh suggest lah nama ubat. So dia boleh pergi kat farmasi untuk dapatkan lah ubat. Alright. Okay, so ini pun outpatient punya teleconsultation tadi, dia unlimited. Dia tak ada had lah kita nak guna, nak call banyak mana. Dan saya dengar trainer cakap pun 24 jam benda ni. Ada klinik yang berdaftar yang kita boleh call 24 jam, bukan waktu bekerja sahaja. Okay, dan Supreme Assist ni samalah macam rider-rider dalam medical card plan lain, lebih kurang saja. Okay, cuma harus diingat yang bawah sekali, the maximum amount payable by the Takaful operator untuk Supreme Assist ni had untuk seorang 500,000 sahaja. Okay, dia bukan one off 500,000, dia had dia 500,000, limit dia. Yang saya ada tanya trainer tu, dia kata 500,000 limit. Maksudnya habis limit 500,000 tu barulah habis. Bukan satu kejadian tu 500,000, tak macam tu. Alright. Okay, so inilah benefit yang
tambahan yang Great Eastern Takaful bagi untuk promotion daripada 21 semalam lah. Kalau orang dah buat TCF semalam semua, actually dah boleh submit dah kes semalam. Hingga 31 Mac. Okey, plan ni sepatutnya bermula dari 100,000. Tapi untuk limited time offer, minimum sum cover reduce to 50,000. Okey, 50,000 plus ada benefit untuk HB dan CI. Okey, CI ni dalam tarikh 31 Mac lah. 21 Februari hingga end of March. So jangan tanya saya lah, April nanti ada lagi tak? Kalau tanya trainer pun, trainer kata tertakluk kepada management lah. Kalau management nak sambung. So untuk sekarang ni kita just boleh lah guna point ni dulu. Kata benda ni hanya ada sehingga 31 Mac sahaja untuk kita kejar lah prospek klien kita. Actually benda ni bagus untuk kita kejar, kita follow up klien-klien kita yang ambil polisi Medimax atau Medi Harapan. Dulu Medimax stand-alone medical card, yang sekarang ada Medi Harapan stand-alone kan. So boleh add on dengan benda ni. Sebab Medimax dengan Medi Harapan tak ada apa basic sum cover, tak ada HB, tak ada CI. Okay, so memang orang kata the right time lah. Lepas kelas ni boleh listkan lah yang mana dah close case Medi Harapan, Medimax dulu, cuba pergi balik kat dia orang, bagi tahu. Kita bagi tahu, dia nak ambil ke tak ambil, tu belakang cerita. Okay, daripada orang lain yang bagi tahu dulu, better kita yang bagi tahu dulu. Okay, and then the only company that offer CI and HB benefit together with simplified underwriting SIO. Kalau tengok ucapan Cik Bidin semalam masa pelancaran, kita adalah satu-satunya company yang keluarkan plan combo macam ni. Maksudnya dia bukan rider. Dia dah satu package lah. Dalam satu plan, tak ada lagi dekat kompetitor yang lain. GetB sahaja yang first untuk keluarkan macam ni, sebab nak keluarkan plan macam ni actually management kata tak senang jugalah. Dia orang pergi berbincang dengan Rita Kaful untuk approvekan inilah plan yang product team purpose lah. Okay, so simplify SIO. Maksudnya SIO ni dia tak tanya banyak soalan macam kita submit Evo, Neo kan generasi banyak kan. Yang SIO ni ada 6 soalan je. Okay, 6 soalan sahaja, dia macam harapan jugalah lebih kurang. Okay, kita tengok nanti apa soalan SIO yang ditanya tu nanti. Okay, so untuk inspirasi ni, saya kata tadi ada additional untuk CI punya benefit. So dia akan dapat 50% of the basic sum cover. Maksudnya kalau kita ambil plan 100,000, kita akan dapat CI 50,000 dan without accelerate. Maksudnya dapat CI 50,000 masa meninggal, nominee still dapat 100% of BSC. Okay, dia tak potong lah. Dan benefit ni dia cover 5 CI saja. Okay, cuma yang di cover ni CI yang familiar jugalah, yang besar cancer, attack, coronary, stroke, kidney failure lah. Okay, okay, so kita tengok. Actually dia punya penerangan berkaitan CI ni sama je dengan produk Ride Up yang lain. Produk Ride Up CI untuk plan-plan lain lah. Okay, kat sini nanti boleh baca dalam sample search semua memang ada lah. Ni sama je. Benefit bukan benefit. Dia punya takrif tentang CI ni 5 sama je dari mana-mana produk CI yang lain lah. Okay, alright. Apa yang nak kena highlight ini? Okay, CI. Okay, tak ada apalah. So itu sajalah. Ingat, maksudnya kalau kita ambil 200 K sum covered, so CI ni kita entitled untuk 100,000 lah. Dia separuh daripada BSC. Okay, yang seterusnya satu lagi HB. Okay, yang di add on sekali HB, RM50 per day. Maksudnya dapat RM50 sehari, tak kisah hospital government ke swasta ke ICU, tak ada double apa. Ini memang RM50 sahaja. Okay, dan waiting period 30 hari.
maksimum untuk setahun boleh claim sehingga 30 hari sahaja. Dan no overall lifetime limit. Maksudnya kalau tahun ni dah claim 30 hari, tahun depan dia still dapat 30 hari balik lah. Okay. Fixed amount tak ada. Tak ada kalau tanya 200,000 dapat RM100 ke, tak ada. Ambil 200,000 ke, 100,000 ke, 150,000, HB ni tetap dapat RM50 per day lah. Alright. Okay, ni pun samalah detail benefit dia berkaitan tadi. Admission in normal on incentive, macam saya katanya, for each day of admission in normal or ICU. Maksudnya ICU pun still dapat 50, tak ada double. Okay, admit untuk illness sajalah, due to illness. Jangan tanyalah kalau bersalin dapat tak, memang tak dapat. Untuk sakit sahaja. Alright. Okay, so far kita belum ada lagi table yang 50K, 150K dan 200K, sebab yang company keluarkan pun 100K punya table dulu. Kalau kita tengok yang di highlight warna kuning tu, antara target prospek yang kita boleh kejar lah. Okay, kita boleh kejar sebab still murah lah. Dengan apa benefit yang ada 100K, RM34 umur 16 hingga 20. Dan harga untuk inspirasi ni dia beza jantina dengan status merokok saja. Kelas pekerjaan tak diambil kira. Dia sama juga macam harapan. Kelas pekerjaan tak diambil kira dan dia punya contribution, step up contribution lah. Every 5 years dia berubah lah harga, dia tak tetap lah. Okay. So kalau kita tengok memang murah lah, memang murah dan boleh didapati, dimiliki. Kita boleh propose lah. Actually benda ni mungkin kita sebagai pembuka bicara untuk jumpa dengan orang. Okay, so kita mungkin boleh buka Evo kat dia lepas tu kan, sebab bila dah kita buka ni mungkin ada tanya, sebab plan ni tak ada medical card kan. Tak ada ke plan yang ada medical card sekali? So kita boleh buka Evo lah kat situ kan. Ataupun kalau dia nak ambil, sebab ada je prospek yang tak kisah lah, asalkan murah. So bagilah media harapan dengan yang ni kan. So boleh close 2 case kat situ. Okay, so benda ni orang kata company buat antaranya untuk sebagai pembuka bicara untuk kita jumpa klien lah. Kadang-kadang kita malu nak propose 150, 180, mahal sangat kan. Ni kalau murah, so boleh try lah. Okay, jangan menyesal. Nanti kita rasa malu nak propose tapi lalah dia kawan baik kita sendiri. Ambil dengan ejen lain. Dah terlepas kan. Alright. Actually saya ada tanya juga produk team untuk harga yang 50,000, 150,000 dengan 200,000. Dia orang cakap nak bagi hari ni tapi tak bagi juga. Tanya tadi dia kata belum siap. So kalau ada lepas ni insyaAllah lah saya boleh share dalam group lah. Okay. So kalau nak main yang 200,000, 150,000 buat masa ni kena main sendiri quotation. Buka iPad masing-masing and then main quotation sendirilah. Okay. Alright, so plan ni yang saya kata tadi SIO, kadang-kadang klien tak nak buat medical check up kan, banyak songeh lah orang kata kan. Tapi plan ni plan SIO maksudnya dia lulus ataupun decline sahaja. 2 benda sahaja. So ada 6 soalan yang perlu dijawab. Okay, so soalan ni saya ada dapatkan tadi daripada Cik Yusof tadi. So inilah 6 soalan. 6 soalan yang akan ditanya dalam plan inspirasi ni lah. Okay. Dan kalau berkaitan COVID, okay, kat sini. Maksudnya nombor 3 kita kena declare yes kat sini. Lung or respiratory system. Kat sini kita klik yes. And then tadi ada orang tanya jugalah dalam kelas tadi, dia kata macam biasa COVID punya pesakit ni kalau dah sembuh selepas 3 bulan, tapi dia bagi tahu 3 bulan tadi, dia bukan bagi tahu sebulan. Dia kata lepas 3 bulan boleh apply untuk plan ni. Okay, walaupun plan ni pada asalnya untuk hibah sahaja kan, tapi dia kata 3 bulan lah tadi apa yang saya dengar. Okay, so inilah soalan-soalan yang perlu dijawab, and then dia accept atau reject sahajalah. Okay, alright.
Nanti siapa yang submit case akan jumpalah soalan ni dalam post masing-masing. Okay, so ini kita highlight balik sedikit tentang plan ni. Boleh ambil seawal 14 hari sehingga 65 tahun. Kematian cover sehingga 85. Cuma yang bagus ni, TPD untuk plan ni cover sehingga 75. Biasanya TPD untuk plan lain sehingga 70 je. Tapi untuk inspirasi, di cover sehingga 75, payment term, full pay lah, dan step up contribution, minimum 100,000, 50,000, available nanti 31 Mac sahaja. Multiple certificate not allowed, tak boleh, satu cert sahaja. Okay, dan simplify SIO lah, underwriting requirement, accept or reject basis sahaja. Alright. So ini structure commission untuk agent, dia sama macam harapan. Lebih kurang kalau agent yang tak kena BSC dia dapat 35% lah untuk agent tahap pertama kedua dia dapat 35% lah commission daripada payment client tu. Okay, dan production bonus boleh dapat 10% kalau total non BSC dengan BSC lah. Alright. Next. Okay, ni yang saya dah main quotation, saya tunjuk sedikit. 50,000 punya saya buat, perempuan umur 21, no smoker, harga RM22. Okay, so boleh tengok dekat page 2 ni dia dah masukkan sekali benefit accidental, mosquito borne, CR, infection, HB tu semua dah ada sekali kat situ. Okay, dan kalau kita scroll sampai page 6 ke 8 kan, so dia dah ada illustration table ni, maksudnya kita boleh tengok lah 50,000 sum cover kan. Kalau tengok dia ada kolom tu untuk accidental death in Malaysia 50,000 extra. Cuma dekat page tu ni dia tak tunjuk sekali yang accidental berlaku di outside Malaysia dan public conveyance tu. Dia tak tunjuk. Cuma dekat table yang penuh ni adalah kat sini. Maksudnya kalau plan ni ambil 50,000 dapat 1, dapat 1,5. Mosquito, okay, so dapat double lah. 50 dapat sebabnya basic 50 dan extra 50 dapat 100,000, and then CI dapat separuh. Dan ni 50,000 so dapat 25,000. Infection disease 5,000 one off, and last kali HB lah. Okay, HB dapat RM50 per day. Alright, so boleh try main quotation nanti. Dalam quotation anda lebih faham lah nanti. Actually tak susah pun, plan ni straight to the point je. Kalau main quotation je mesti terus faham nanti. Okay, so ini baliklah key highlight untuk plan ni, SIO punya plan, dan semula yang dah diterangkan tadi, monthly contribution RM50 and above, dan sebenarnya kalau 50,000 boleh dapat bawah 50. Okay. So ni map untuk Perteminda untuk rangkumkan semualah berkaitan inspirasi ni. Kalau baca ni terus faham je sebenarnya. Okay, tak susah. Alright. So saya rasa itu saja untuk penerangan saya pada malam ini, sebab plan inspirasi ni hanya straight to the point saja, memang mudah difahami. So setakat itu saya punya presentation. Ada soalan ke nak tanya, kita boleh sama-sama jawab lah bersama leader-leader lain juga, sebab plan ni pun plan baru, mungkin ada saya tak berapa mahir lagi lah. Okay, so kembali kepada MC kita. Okey, dipersilakan soalan. Assalamualaikum. Salam. Nampak tak? Nampak? Nampak apa awak? Nampak. Okey. UMM ni tanya, kalau ROC macam mana plan ni? Sebagai contoh, sebagai contoh, okey, plan ni kita faham lah dia untuk orang kata apa, pembuka cara kan, pembuka cara ataupun pembuka ni lah untuk nak pancing orang untuk start ambil
untuk start ambil plan takaful. So katakanlah tahun ni dia baru ambil yang plan ni. Contohlah dia start ambil 50,000 ataupun 100,000 bayar RM20, RM30 kan. Okay. Lepas tu dia upgrade ambil plan yang lain, generasi ke ataupun Evo ke kan. So dia stop yang plan inspirasi ni. So dikira ROC tak ke macam mana? Oh, kalau based on pemahaman saya tentang ROC, memang still ROC lah Bob. Cuma boleh appeal lah. Boleh appeal, dan kalau ambil Evo mungkin kita ada sebab yang agak kukuh lah. Nak dapatkan plan yang lebih komprehensif yang disertakan dengan medical card sekali. Boleh cuba, cuma saya taklah kata confirm lulus. Tapi kalau situasi plan-plan sebelum ni memang ROC lah kalau kes macam ni. Kalau ROC itulah memang kita faham lah. Tapi katalah macam kita pulun ambil yang ni kan, especially untuk newcomers kan. So plan yang ni sangat bagus lah. Lepas tu katalah tiba-tiba aja close banyak kan. Lepas tu dia bila lepas beberapa bulan kita mula upsell balik untuk Evo kan. And then katalah 20 orang klien yang ambil ni semua kena ROC kan. Betul lah. Macam tu sayang jugalah benda tu kan. Actually kita boleh convince dia dengan orang kata, actually kalau yang saya faham klien kita ni memanglah mungkin dia kerekut sikit lah nak spend untuk takaful kan. Padahal kalau ikut gaji kerja every year lah akan naik kan kalau ikut lah orang makan gaji ni kan. So kadang-kadang saya tarik perhatian dia orang kat situ lah, kata maksudnya kekalkan dulu plan lama sebab still murah sebenarnya. Kalau terjadi apa-apa, dua-dua ni kau boleh claim lah untuk kematian lah kan maksudnya kan. HB pun sama, kita boleh claim dua-dua tempat macam tu. Cuma kalau nak elakkan ROC tu memang dia tak nak jugalah, jumpa tak nak, so memang kita kena appeal lah, kena jawab kertas soalan yang daripada GE tu lah sebab apa kan. Okay. Alright. Nak tanya sikit sambungan daripada soalan Bob apa tu, kalau overlap bukannya dia boleh elakkan ROC kan? Overlap 6 bulan ke setahun? Dia setahun lah. Kalau setahun boleh lah. So maknanya kita minta overlap setahun dan dia boleh terminate lah kan? Ya, overlap dengan bayar tau. Jangan overlap dengan bayar lah. Kalau overlap tak bayar memang GE boleh detect juga. Saya pernah kena lah ROC macam tu. Dia memang detect bayaran tu. Yang plan lama tu cukup tak setahun dengan plan yang baru ambil tu. Bukan. Overlap tu setahun lah, bukan 6 bulan kan? Bukan setahun. So ni saja dah tanya lah. So kalau worst case scenario, kita as agent kita bayar aku RM20 kali betul. Tu pun boleh, betul lah. Sebab kalau kita compare commission Evo pun tinggi kan. So kalau untuk kita bayar setahun tu still boleh consider lah. Okay. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Masih lagi boleh bertanya pada Cikgu Helmi. Assalamualaikum. Nak tanya soalan sikit lah. Kalau HB tu, dia kira waiting period macam dia kekat juga lah. Macam kalau demam macam tu lah untuk claim. Oh, tadi ada tulis kan? Dekat slide tadi kan? 30 hari kan? Ada 30 tu. Syak tak tengok tadi. Tak, itu bukan soalan saya lagi. Soalan saya tu. Dia punya 30 hari waiting period. Berapa hari Cikgu Amy? 30 hari yang tu yang nak tahu tu. Clear Syak? Alhamdulillah clear kan. Alhamdulillah. Tuan, satu lagi nak tanya, kalau kita ambil 50,000 hibah, okay. CI tu 50,000 juga. Kan 25. Dia separuh daripada BSC tu. Oh, maksudnya yang promosi ni kita dapat 25,000 lah CI tu nah. Ya, betul. Sama macam ni yang saya tunjuk tadi. Ni. Kalau tengok ni 50 BSC kan. So CI ada kat sini 25 ni. Okey, clear. Clear. Dan kalau kita try main yang 100,000 memang CI tu dia akan tulis 50,000 kat situ. Tuan, satu soalan. Let's say lah dia buat 50,000,
Tapi dalam masa sebulan ni dia macam mungkin nak top up lagi 50,000, boleh tak? Kan tak boleh? Sebab Boleh, ni kan boleh. satu. Oh, Boleh. ha? Boleh upgrade. Selepas 31 hari bulan tak boleh dah lah. Tu tengok. Plan tu kalau masih berjalan macam biasa, boleh lah. Oh, tapi tak melebihi 200,000. Betul. Okey tuan. Terima kasih. Clear. Alright. Cikgu Mi, soalan. Ya. Yang dikata tadi Syak tanya tu, kalau dia nak tambah tu dia change polisi sama ke ambil polisi nombor 2 nak tambah sampai ke 200,000 tu? Tak, dia kena upgrade yang asal. Dia tak boleh. Dia tak boleh multiple cert. Dia tulis dalam mana tadi? Ada tadi tulis. So kena apa request untuk naikkan limit itu sajalah. Ya, betul. Okey. Tapi still subject to underwriting ke? Ke macam mana? Betul. Memanglah kalau memang dah sakit apa, still kena declare lah kan masa nak upgrade tu. Kalau Cikgu Ilmi. Ya. Kalau dia ambil yang 200,000, so CI dia jadi 100,000 lah ke? Betul. Dia jadi 100,000, Kim. Okay. Terima kasih Cikgu Mi. Alright. Assalamualaikum. Salam. Siapa nak tanya dulu? Cikgu, pasal yang apa CI tadi, kalau dia dapatkan dia punya apa tu 50% daripada BSC kan? Cumanya dia tak ada waiver kan? Maknanya walaupun dia kena dia kena bayar kan? Betul. Okey, itu je. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum Ilmi. Ya, salam. Nak tanya yang tadi pasal lanjutan soalan ni lah yang apa Tuan Rafidi tanya tadi tu. Okey. Saya tak faham yang kata overlap setahun tu maksudnya macam mana? Maksudnya polisi lama dia kita still kena bayar sampai setahun, lepas tu biarkan dia lapse lah. Sama ada biar nak lap ke, nak isi surrender ke, depend lah kan. Tapi kalau polisi yang tak ada saving, kita biar dia lapse je. Macam saya buat itu, saya biar dia lapse je. Sebab dah tahu tak ada dapat apa untuk klien. Okey, faham. Terima kasih. Alright. Saya nak tambah sikit boleh? Sila. Kejap ada info je. Okey. Nak tambah tadi susulan soalan daripada Rafidi tadi dengan siapa tadi? Bob lah pasal ROC kan? ROC. Selalu kita terdorong untuk bila kata kita buat plan yang kecil dulu. Tak kisahlah macam sebelum ni kita ada harapan. And sekarang kita ada inspirasi lebih kurang lah nature dia kan. Feature dia sama lah. So apabila kita ada produk yang lebih better dan juga kemampuan klien tu pun meningkat, dia nak ambil produk lain dan masa tu terdorong untuk stok yang ini ganti. Macam tu kan. So kita sebagai agent, kita boleh juga bagi tahu kat klien simpan dua-dua. Sebab plan inspirasi ataupun harapan tu itu plan additional yang kita boleh pegang. Sebab dia sangat murah. Jadi kalau kata nak upgrade dengan Evo ke, generasi ke, whatever plan yang mungkin timbul nanti kan, so go ahead lah. So kita bayarlah dua-dua. Macam saya sendiri pun, kami sendiri pun ambil. Even though layak ambil produk-produk yang normal underwriting, tapi bila keluar yang simplified offer ni, kami ambil juga. Sebab dia sangat rendah dia punya caruman dia. So kita boleh bagi tahu dekat klien macam tu lah. So tu antara satu cara untuk kita dapat mengelakkan ROC. Walaupun ROC tu kita boleh appeal tapi not guaranteed lah macam Cikgu Ilmi cakap tadi. It's not guaranteed. Agak susah juga apabila kita nak batalkan inspirasi yang kita dah ada CI contohnya, nak ganti dengan plan lain yang tak ada CI nanti. Kat situ dia timbul persoalan sikit di kalangan board of committee lah nak tukar sama ada appeal diterima atau tak. Dia perlukan justification yang kuat. Jadi saya rasa approach yang terbaik adalah kita convince klien supaya you simpan dulu, you simpan juga yang ini. And then kalau kata selepas tahun tu kita dah selamat lah. Maksud tu kalau dia rasa dia nak beralih tu okey lah, kita tak adalah rasa macam berat sangat. Kalau tidak, yelah ROC kan, kita punya commission pun kita kena consider lah juga. Tu sebagai tambahan lah ataupun advice. Terima kasih.
Okay, thank you GM saya. Okey, Cikgu Rumi ada soalan daripada Cik Bob, daripada Husnul Hakim. Kalau prospek masih on ubat, boleh ambil tak plan ni? Maksudnya prospek tu masih ada makan ubat lah. Ni saya rasa agak susah lah, tapi bukan dia jawapan yang betul lah. Cuma saya rasa agak susah lah. Sebab dia SIO dan dia memang, saya rasa susah lah. Sebab tadi pun banyak soalan dalam kelas tu. Product team pun kadang-kadang tak boleh nak jawab lagi sebab soalan lebih kepada underwriting kan. So underwriting team yang yang lebih. Cuma dia adalah bagi pandangan. Dia kata kalau kencing manis yang teruk tu confirm lah, tak boleh kan. So kalau makan ubat ni kena tengok lah Kim makan ubat apa kan. Tapi saya rasa susah lah kalau tanya pandangan saya. Kalau nak tanya, kalau kencing manis yang jadi waktu pregnant je, dia kira tak? Oh, yang ni pun saya tak berani nak jawab jugalah. Nak kena tanya geng underwriting lah. Sebab tak ada experience jugalah untuk kes macam ni. Ataupun ada leader-leader lain ada idea untuk kencing manis sewaktu pregnant. Rizky try bantu untuk kes-kes yang macam tu kan, kalau kita tak pasti dia boleh accept ke atau tak, so kita always boleh hantar any report ataupun apa-apa dokumen lah yang prospek ada, kita attach dalam Empos, so kita bagi underwriter untuk nak decide, sebab kita as agent kita memang tak tahu kan. Tapi kita bagi je apa report yang ada, kita bagi je dekat underwriter, so kita biarkan underwriter yang buat decision. Macam itulah. Sebab SIO ni dia banyak dia punya, walaupun dia 6 soalan tapi kadang-kadang kita macam demam ke apa ke ni boleh ke kan. So dia banyak lagi penyakit-penyakit yang kita akan bertanya lah. So dia ikut condition jugalah sebenarnya. Sebab tu product team pun tak boleh nak jawab, dia benda ni dia underwriter yang pegang decision tu. Macam tu lah. UME nak tanya. Kalau contoh sebelum ni prospek tu dia dah ambil generasi kan, tapi fail dekat medical check up, so ada tak tempoh berapa lama baru dia apply ke macam mana? Dia fail dekat generasi sebab apa? Dia ada punya, sakit ke BMI ke macam mana? BMI dengan dia punya gula dia tinggi. Oh, ini pun saya rasa macam susah juga ni. Maksudnya melainkan kita apply, maksudnya kalau kes macam ni mungkin dah ada Liam punya rekod. So bila Liam punya rekod ni saya rasa macam akan decline jugalah untuk kes macam ni. Actually kita biasanya kena clearkan dululah nama kat Liam tu. Cara nak clear memang apply dan kena keadaan sihat lah masa tu. Maksudnya bacaan dalam ME tu dah kembali normal lah. Okay. Sebab tadi ada orang tanya juga berkaitan BMI tadi. Ada seorang product team nama Lukman tu, dia macam nak bagi tak nak bagi. Dia kata bayangan yang saya boleh bagi 30 ke atas susah dan decline dia kata. Dia kata macam tu. 30 ke atas dia bagi tahulah. So kalau 29.8 pun mungkin 30 jugalah. So mungkin kita buat 29, bukan buat lah. Maksudnya kalau 29.4 still consider lah kot. GE still consider lah. Macam tu. BMI dia. Betul. Dia yang kata lah tadi, tapi tak tahulah sampai ke underwriting macam mana pula kan. Sebab dia pun dari product team. Kalau macam medical check up yang macam mana yang boleh lepas? Maksudnya lepas tu dia berapa lama? Actually benda ni dia macam plan ni kalau kita nak ambil dia memang SIO sahaja. Jadi ini saya rasa lah mungkin leader lain boleh tolong lah. Saya rasa dia memang kena apply plan lain dulu dan provide ME untuk plan lain dah clear. Maksudnya GE accept lah, enforce macam biasa. So dia akan ada chance lah untuk enforce juga plan ni. Macam tu. Saya rasa macam tu lah the best yang saya boleh berfikir buat masa ni. Tadi soalan 6 soalan tadi pasal tak? 6 soalan tadi. Mi tolong buka balik soalan 6 tadi. Jadi kalau SIO ada salah satu pada ni yes.
Jadi kalau macam yang ringan-ringan macam demam tu, okay lah kita boleh justify. Cuma penyakit yang dah ada pernah masuk hospital dan ada ambil ubat, dan kalau kita jawab yes pada soalan-soalan ni, kebarangkalian untuk lulus tu agak sukar lah. Sebab dia tak akan minta query. Itu yang alternate apa yang kita boleh buat macam Cikgu Ilmi bagi tahu tadi lah. Kalau tengok soalan nombor 5 tu pun dia ada tanya tu, pernah kena decline ke? Kan? So kalau kita klik yes kat situ, so saya rasa mungkin memang akan decline lah untuk kes ni. UMLMI nak tanya sikit lah. Ya, Bob. Okey, tadi ada berkaitan apa, siapa tanya tadi yang berkaitan dengan Liam punya record kan. So actually saya pernah ada ni lah klien yang untuk ambil high grade harapan. Kalau high grade harapan plus tak apalah, dia memang guarantee enforce kan. Tapi yang high grade harapan. So waktu saya punya prospek tu ambil, dia ada record yang daripada Liam yang macam tak lulus, mungkin yang nombor 5. Tapi record dia tu is actually bila kita semak balik adalah dia dulu pernah buat medical check up waktu nak start kerja offshore. So waktu start kerja offshore, katakan kan kerja oil and gas, so oil and gas memang strict dia punya requirement. So kadang-kadang ada something yang tak cantik, dia tak lulus dan tak boleh pergi offshore. Dan lepas pada tu bila dia contoh yang tak cun tu mungkin salah satunya BMI ataupun dia punya tahap kolesterol. Waktu dia first time start mula kerja. Tapi bila dah control, dia kerja darat dulu and then dia kerja laut and then baru dia dapat offer balik untuk pergi kerja oil and gas. Bila dia dah kawal dia punya pemakanan, dia punya kesihatan semua dah back to normal semua balik. Tapi kita still tak boleh ambil. Kalau macam tu selalunya macam mana kita nak overcome yang Liam punya record? Ada idea tak kalau macam tu? Jelas tak soalan? Clear Bob, cuma tengah berfikir idea macam mana nak counter untuk kes ni. Sebab saya duk nampak macam tu je, dia apply plan lain dulu, buat ME cantik kat sana, settle lah. Macam tu kan? Okay. Alright. Ataupun mungkin saya nak share idea jugalah, kalau kata macam ada situasi yang tak berapa jelas tu, yang mana jawapan kita letak tu yes kan. Dalam selalunya macam soalan nombor 3 ke nombor 5 ke, kita ada jawapan yes tu. Kita kena justify sebab apa yes tu dengan bagi GMIQ. Kita jawab GMIQ tu. Jadi bila kita jawab GMIQ tu, sistem dia tak akan tengok yang dia tak akan tengok 6 soalan ni terus dia decline ataupun dia accept. Dia akan bila kita masukkan GMIQ tu, sistem dia trigger, dia tak jadi auto. Dia terpaksa lalu dekat underwriter tengok. So kalau kata dia diterima atau penjelasan kita ataupun justification kita tu, ada kemungkinan lah dia akan further query untuk terima mungkin, kita tak tahu. Okay. So macam tu lah yang saya rasa kita boleh buat. Okay. Alright. Okay, Cikgu Mi, ada lagi satu soalan daripada Cik Bob. Mungkin ini soalan yang terakhir. Daripada Hasnul Isa. Berkenaan CI stage berapa selalu dapat? Maksudnya stage tak berapa yang baru dapat pampasan tu? Kalau kita baca dalam sampel ni, inilah yang boleh mendapatkan pampasan tu. Jadi saya pun nak terangkan satu-satu ni tak reti jugalah istilah doktor ni sebenarnya kan. Jadi mungkinlah bila kita hantar claim dan ada berkaitan dengan apa yang ada ni, so GE boleh accept lah untuk bayar CI tu. Dan dalam sampel cert pun memang ada semua ni. Kalau tengok dalam IGP tu, semua memang definition untuk setiap CI ni memang ada lah kat situ. Pre-marinen, okey. Saya dah stage 1, 2 boleh dapat lah ni. Sebab pre tu kan. Ya. Okey. So,
Ada apa soalan lagi daripada person? Chatbot mungkin dah tak ada lah. Okey, kita pun dah melepasi masa dan saya rasa kita dah boleh menutup majlis kita pada malam ini. Dan terima kasih kepada speaker, kedua-dua speaker kita, AUM Nasrul Muhammad dan juga UM Cikgu Helmi. Dan sebelum berakhir, saya ada sikit kata-kata motivasi lah, sebab hari ni program motivasi tak ada, saya bagi sikit kata-kata motivasi ni. Saudaraku, jangan biarkan ketakutan pada kegagalan melebihi dari kemanisan kejayaan. Oleh itu, saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Ash.